Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid din. وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن عمل به اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada malam yang mulia ini di akhir Jumaat bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan Sya'ban dan bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga kita dapat beramal di bulan Ramadan dan kita dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang di mana malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan seperti biasa kita mulakan dengan niat menuntut ilmu yang telah dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita baca secara beramai-ramai Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma urzukna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Sebelum kita mulakan kelas, memandangkan penularan wabak Omicron sangat tinggi sekarang di kalangan masyarakat kita, saya ingin kongsi untuk kita amalkan supaya kita sentiasa diberi kesihatan. Ada dua amalan kita boleh amalkan. Pertama, bila kita solat sunat subuh, solat qabliyah subuh, boleh rakaat pertama kita baca surah Alam Nashrah, rakaat kedua kita baca surah Alam Tarakai. Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, man qara'a alam wa alam, jauh daripada segala alam. Alam dalam bahasa Arab ni maksudnya jauh daripada segala kecederaan, jauh daripada segala penyakit. Jadi bila solat sunat subuh, amalkan rakaat pertama lepas Fatihah baca surah Alam Nashrah. Rakaat kedua selepas Fatihah baca Alam Tarakai, alam wa alam. Kedua, amalkan lepas solat fardu, taruh tangan kanan di dada, baca 7 perkara ni. Pertama, selawat syifa. Selawat syifa boleh dapatlah kat Google pun, insya-Allah keluar. Yang tak hafal, yang tak tahu, boleh search kat Google, internet, dia akan keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selawat syifa, suratul Fatihah, ayatul kursi, Alam Nashrah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, selawat syifa. 7 perkara, taruh tangan kanan lepas solat fardu, taruh di dada, baca selawat syifa, Al-Fatihah, ayatul kursi, surah Alam Nashrah, suratul Ikhlas, suratul Fatihah, dan lepas tu selawat syifa lagi sekali. Jadi 7 perkara ni, 7 ayat ni, 7 selawat dan ayat, taruh di tangan kanan taruh di dada dan baca lepas solat fardu. Mudah-mudahan dengan berkat kita baca,
dan kita bacalah wiridul latif, baca amalan-amalan ni, insya-Allah Allah lindungkan kita dan keluarga kita semua daripada segala penyakit. Banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zikruhu fihi syifaun, dan mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu penyembuh. Dan juga banyaklah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga adalah syifaun. Kita berhenti muka surat 82. Silakan Huzaifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Dilarang berpecah belah dan selisih faham. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinatu wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang kepadanya bukti-bukti yang terang. Mereka itu akan mendapat azab yang besar. Surah Al-Imran ayat 105. Ini adalah suatu larangan dari Allah Ta'ala mencegah hamba-hambanya yang mukmin daripada menyerupai kelakuan orang-orang yang berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agama dari kaum ahli kitab, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu dari ayat tersebut akan mendapat azab yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang kepadanya bukti-bukti yang terang. Jadi ayat ini telah menunjukkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani yang terdahulu, bila turunnya kitab Taurah dan kitab Injil, telah ada bukti yang nyata, tapi mereka berpecah belah dan berselisih faham dalam fahaman mereka dan tidak mengikut apa yang ada dalam kitab-kitab samawiyat. Jadi Allah memperingatkan kita supaya tidak berpecah belah. Jadi salah satu punca berpecah belah tidak dan selisih faham adalah sifat asabiyah, ta'assub, fanatik. Jadi kita jangan ada sifat asabiyah, ta'assub, fanatik kepada sesuatu perkara. Contoh, dia nak ikut kelas ustaz ni je, ustaz lain dia tak nak ikut. Dia nak ikut kelas ustazah ni je, ustazah lain dia tak nak ikut. Jadi di situ kita tidak boleh ada sifat fanatik. Kita boleh dengar, kita ambil dan memahami ilmu dia. Para imam mazhab, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saling memuji Imam Ahmad, Imam Ahmad saling puji Imam Syafi'i. Tidak pernah mereka berselisih faham. Mereka berselisih faham dalam perkara-perkara hukum hakam, tapi mereka tidak pernah mengutuk, tidak pernah memulaukan, dan tidak ada sifat fanatik. Jadi sebab tu salah satu habib pernah datang ke Singapura, dia kata sebab menjadinya perselisih faham adalah sebab ada sifat fanatik dalam mengikut satu aliran. Contoh ikut yang belajar di contoh Kuwait, contoh belajar di Yaman, contoh belajar di Mesir. Tidak ada satu kefahaman itu yang buat berpecah belahnya umat. Jadi kita belajar, siapa-siapa ustaz ke ustazah, asatizah nak belajar yang penting yang ada haluannya betul, sahih, kita belajar, ambil ilmu dia. Jangan ada sifat asabiyah, fanatik. Terus gambarkanlah betapa sukarnya azab dan sengsara Tuhan yang dia sendiri telah mensifatkannya sebagai azab dan sengsara yang besar itu. Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tetapi Allah juga mempunyai azab yang sungguh dahsyat. Kita tak payah tengok banyaklah. Allah turunkan kuman je.
Okey, wabak yang kita tak dapat lihat je, semua orang dah setahun, 2 tahun dah, masuk 3 tahun dah sengsara. Okey, jadi kita tak perlu, Allah tak perlu gegar ke gempa ke. Okey, kita dah terperanjat, dah takut. Jadi sebab Allah azab dia sangat dahsyat, tapi Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus renungkanlah serta carilah jalan yang boleh menyelamatkan anda daripada azab dan sengsara tersebut. Semoga Allah Ta'ala berikan rahmatnya ke atasmu, iaitu tiada lain kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, menjauhkan diri dari perkara yang bakal membawa kepada perpecahan umat dan perselisihan antara kaum muslim. Amin. Seterusnya, siapakah puak yang selamat? Ketahuilah bahawasanya sebagaimana para ahli kitab dahulu berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agamanya, maka umat ini pula telah berpecah belah dan berselisih faham. Juga perkara ini telah pun diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berikut: Iqtaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah waftaraqatin nasara ala thnataini wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Artinya, kaum Yahudi telah berpecah belah kepada 71 puak, manakala kaum Nasrani juga telah berpecah belah kepada 72 puak. Maka umatku pula akan berpecah belah kepada 73 puak, semuanya di dalam neraka melainkan satu puak sahaja. Jadi daripada hadis ini kita memahamkan bahawa umat terdahulu kaum Yahudi telah berpecah kepada 71 puak. Okey, dan umat Nasrani telah berpecah kepada 72 puak. Manakala umatku, iaitu umat Nabi SAW, iaitu orang Islam, akan berpecah kepada 73 puak. Okey, ada ulama mengatakan perpecahan ni bukan maksudnya betul-betul 73. Okey, 72 di dalam neraka kecuali satu yang masuk syurga. Okey, ada ulama mengatakan akan terjadinya pecah belah yang sangat banyak pada umat Nabi SAW, tapi yang masuk syurga satu puak sahaja. Jadi ada ulama mengatakan macam itu. Ada ulama tidak, dia menafsirkan 72 golongan ni siapa? Jadi siapakah 72 golongan yang sesat ni? Jadi menurut ulama 20 kumpulan daripada puak Syiah. 20 daripada Khawarij. 20 daripada Mu'tazilah. 60. 7 daripada Murjiah. 1 daripada Bariyah. 1 daripada Najariyah. 1 daripada Dirariyah. 1 daripada Jahmiyah dan 1 daripada Qamariyah. Jadi total 72. 20, 60, 67 campur 5, 72. Jadi ada 72 puak yang dikatakan masuk neraka kecuali satu puak, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang puak lain tak dia kata tak, aku yang masuk syurga dan sebagainya. Masing-masing. Jadi nanti lepas ni akan diterangkan siapakah yang masuk syurga, akan diterangkan oleh Nabi SAW. Walhasil perpecahan tu akan berlaku. Sejak lepas wafatnya Nabi SAW telah berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Cuma Sayyidina Abu Bakar bila mulanya wafatnya Nabi SAW, umat Islam telah berpecah belah sebab ada yang tidak mahu bayar zakat. Mereka kata diorang bayar zakat dengan waktu Nabi hidup saja. Jadi Sayyidina Abu Bakar memerintahkan para sahabat untuk menyerang kaum tersebut. Ada pula yang mengikut Nabi palsu. Zaman Nabi dah ada Nabi palsu, Musailamah. Contoh Musailamah Al-Kazzab. Dia buat wahyu. Dalam Quran ada surah Al-Fil, dia buat surah katak. Surah Al-Fil dalam Quran terangkan kisah Abraha dan tentera gajahnya. Dia buat cerita katak, dia cerita pasal katak. Orang yang terpengaruh tu buat apa Al-Quran cerita pasal katak?
Tak payah cerita tu, tak benda remeh-temeh. Katak boleh lompat. Nasib baik dia tak tengok Teenage Mutant Ninja Turtle kan. Kalau dia kata boleh jadi orang. Jadi cerita pasal katak boleh lompat, ada 4 kaki, tu tak penting. Dia cerita pasal roti. Dia cerita pasal roti tu dibuat daripada tepung, tak penting. Tapi sebab apa? Sebab orang terpengaruh, dan dia ni pandai menarik perhatian orang. Sebab tu akan terakhir yang akan keluar iaitu Dajjal. Dajjal pun akan tapi dia lagi terror, dia akan mengaku dia tu Tuhan. Sebab tu kita amalkan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal dah ada Dajjal dah ada. Cuma kita tak tahu bila dia nak keluar. Ya'juj Ma'juj dah ada. Cuma kita tak tahu bila mereka akan Allah perintahkan untuk keluar. Nabi Isa pun dah ada, tinggal tunggu Allah perintahkan untuk turun ke bumi. Sebab tu kita kena beramal untuk kita selamat daripada segala fitnah-fitnah yang akan datang. Sebenarnya umat Islam ini telah pun berpecah belah sejak lama dahulu, dan benarlah apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat as-sadiq al-amin. Kerana apa? Kerana apa yang dikatakan itu menepati wahyu Allah yang dituliskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, siapakah puak yang terselamat dari neraka? Baginda menjawab, allati takunu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, iaitu mereka itu adalah puak yang menuruti perjalananku dan perjalanan sahabatku. Jadi siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang masuk syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka itu adalah puak yang menuruti perjalananku dan perjalanan sahabatku, iaitu mengikuti Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi Rasulullah tak spesifik disebut siapa. Rasulullah tak sebut puak ni, tapi dia kata siapa yang mengikuti jejakku dan mengikuti sahabat-sahabat jejak sahabatku, maka mereka akan masuk syurga. Jadi menurut ulama, ahli sunnah wal jamaah paling yang terdekat dalam mengikut jejak Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi SAW. Jadi siapakah ahli sunnah wal jamaah? Kita semua kalau orang tanya kau mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i. Itu kalau dalam bab ilmu fikih, ilmu fiqah. Ilmu fikih kita mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi kalau daripada mazhab tauhid ahli sunnah wal jamaah, kita boleh ikut 2 imam. Dia sebenarnya 3, tapi yang satu ni dah tak ada, dia tidak kumpulkan ilmunya. Iaitu pertama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, dia adalah tabi'in, dia berjumpa dengan para sahabat. Dia antara yang ulama mengatakan siapakah paling baik tabi'in? Ada kata Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Ada kata Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ada kata dia, ada kata Hasan Al-Basri. Uwais Al-Qarni sebab sifatnya yang dia taat kepada ibunya sampai dia dapat satu darjat yang sangat tinggi. Sebab tu mentaati ibu ayah sangat-sangat penting. Sebab tu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, siapakah perlu aku taat selepas Allah dan Rasul? Ibumu. Dia tanya lagi ni, siapa? Ibumu. Ketiga kali ibumu, keempat baru ayahmu. So daddy, sorry, you number 4. Mak 3 kali sebut ibumu, baru ayah. Maknanya duit raya ibu dapat 30, bapa 10. Tak adalah. Jadi maksudnya ridha Allah ala ridha walidain. Ridhanya Allah ke atas ridha ibu bapa. Jadi Uwais Al-Qarni tu hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak bertemu sebab dia menjaga ibunya yang tua. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat, tak silap saya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali ketika ingin menunaikan haji, jumpa dengan Uwais Al-Qarni minta doa. Tapi tak situ bukan menunjukkan Uwais Al-Qarni lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sahabat, Sayyidina Ali sahabat. Tapi sebab dia orang yang baik, Rasulullah perintahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Jadi nampak taat kepada ibu, ayah, dia punya darjat tu sangat tinggi. Memang bukan mudah. Especially bila ibu ayah kita dah tua,
dah berumur, dah sakit dan sebagainya, bukan mudah untuk kita buat demikian, tapi kita try our best. Yang tidak ada ibu bapa lagi, doakanlah mereka. Paling sedikit lepas solat fardu, sedekahkan satu Fatihah untuk mereka. Itu yang paling sedikit kita mampu lakukan untuk ibu ayah kita. Memang bukan mudah untuk mentaati birrul walidain, bukan mudah. Birrul walidain bukan mudah, tapi kita cuba sedaya upaya untuk mentaati ibu dan ayah. Jadi darjatnya Uwais Al-Qarni itu sangat tinggi sebab dia mentaati ibunya. Al-Qamah, dia tak boleh sebut la ilaha illallah bila nak meninggal, padahal dia seorang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, banyak baca Al-Quran, banyak beribadah, tapi sebab dia mendahulukan isterinya daripada ibunya, bila nak meninggal, ibu dia kecil hati, dia nak meninggal, dia tak boleh sebut la ilaha illallah. Nampak? Sebab dia kecilkan hati ibu dia. Dia tak jumpa mak dia, mak dia doakan, dia terus kena bila nak meninggal tak boleh sebut la ilaha illallah. Padahal dia beramal solat sahabat Nabi. Akhirnya bila Nabi nak bakar anak Al-Qamah ni, barulah ibu dia maafkan anak dia, barulah anak dia boleh sebut la ilaha illallah, barulah meninggal. Jurayj, seorang soleh. Cerita Jurayj, di mana dia seorang yang beribadah, tapi satu hari ibu dia datang, dia sedang solat, ibu dia beri salam, dia tak menyahut. Dua kali ibu dia datang, beri salam, dia sedang solat, dia tak menyahut. Ketiga kali pun tak menyahut, maka ibu dia pun doakan dia, maka dia dijatuhkan fitnah. Sebab tu yang ada ibu bapa, tapi akhirnya terbukti yang dia tidak bersalah. Sebab tu yang siapa yang ada ibu bapa, mintalah doa kepada mereka. Memanglah tak salah minta doa ustaz, habib, kiai, orang-orang yang soleh. Tapi kalau ada ibu bapa, minta ibu bapa doa. Mak, doakan mak. Yelah aku doakan. Tak mak, doa betul-betul, serius. Minta mak doa, minta ayah doa. InsyaAllah doa cepat kabul. Jadi kita adalah mazhab ahli sunnah jamaah. Kita ada dua imam yang kita boleh ikut. Pertama, Imam Abu Musa Al-Ash'ari. Nama beliau adalah Ali bin Ismail. Jadi kalau kita kena, kau mazhab apa? Ahli sunnah wal jamaah siapa? Kebanyakan kita mengikuti Imam Abu Musa Al-Ash'ari, iaitu Ali bin Ismail. Ada lagi satu, tadi pertama Hasan Basri, kedua Imam Abu Musa Al-Ash'ari, ketiga Abu Mansur Al-Maturidi, nama dia Muhammad bin Mahmud. Jadi kita sama ada Ash'ariyah ataupun Maturidiyah. Tapi kalau tak tahu pun tak apa. Dia tak macam fikir kita mesti pegang satu. Boleh ikut dengan nak ikut mazhab dia, tapi kena ada syarat-syarat yang tertentu. Tahu tauhid ni, kita yang penting kita tahu tauhid, sifat Allah 20, para nabi, iman beriman, tu cukup. Tu dah cukup. Kalau contoh ilmu tasawuf, kita ada Syekh Junaid An-Na'badi, dan juga Abu Qasim Al-Qushairi. Itu dalam ilmu tasawuf. Jadi kita tahu. Kalau kita baca Quran pun, Quran pun ada mazhab, tapi kita tak panggil mazhab, kita panggil qiraat. Kita panggil qiraat. Mesti tahu kita baca qiraat apa. Kita baca qiraat Hafiz an Asim. Hafiz an Asim. Sebab tu ilmu Quran ni banyak, luas. Kalau kita baru baca Quran 30 juzuk, belum belajar habis lagi. Ada lagi 7 qiraat yang mutawatirah, tambah lagi 3 ghairu mutawatirah, total ada 10 qiraat. Setiap qiraat ada 2 rawi, 2 riwayat. Maknanya ada 20 cara membaca Al-Quran. So baru belajar satu, jangan nak action. Kalau dengar orang baca salah pun, make sure betul-betul salah, tak ada qiraat lain. Kalau dengar orang baca wadduha wal laili idza saja, Kelantan tau. Bukan Kelantan. Tu qiraat Duri, qiraat Susi, dia baca macam gitu, bukan orang Kelantan. Orang Kelantan bagus, sama. Sama, kita baca sama dengan Quran. Samalah. Tapi bukan qiraat Kelantan, qiraat Duri. Jadi kita nak dengar, make sure kita ada ilmu. Cuma jangan kita mendatangkan fitnah. Jadi imam baca qiraat lain, orang tak tahu, semua kata imam sesat. Apa ni? Jadi kita jangan timbulkan fitnah yang sedang tidur. So maksudnya ilmu ni tinggi, ilmu ni banyak. Mesti mencari, mendalami. Kita sentiasa dalam keadaan ada
ilmu, dan kita digolongkan dengan puak yang menuruti perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perjalanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya baginda berpesan pula, apabila berlaku sesuatu perselisihan, maka hendaklah kamu sentiasa berpihak kepada kumpulan yang terbanyak dari kaum muslimin. Syukur Alhamdulillah, sejak dahulu sampai sekarang para ahli sunnah wal jamaah itulah yang merupakan kumpulan yang terbanyak dari kaum muslimin. Tentulah tiada syak lagi bahawa mereka itulah puak yang akan terselamat, yang menerima kurnia Allah dan rahmatnya. Jadi Nabi SAW mengatakan siapa yang, kalau ada perselisihan, siapa yang kita patut ikut, maka ikutlah kumpulan yang terbanyak dari kaum muslimin, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi Imam Abu Musa Asy'ari ni zaman tahun 200 Hijrah, lebih kurang era zaman Khalifah Abbasiyah, Empire Abbasiyah, mereka sangat emphasize, sangat meninggikan ilmu akidah, sebab Islam waktu itu sedang mengembang, dan aliran-aliran luar, budaya-budaya luar dah banyak masuk. Jadi takut kefahaman akidah ni goyang dan tersesat. Maka Imam Abu Musa Asy'ari dan Abu Musa Al-Maturidi ni memudahkan kita dengan menjadikan satu mazhab dalam akidah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita kata Imam Syafi'i ikut apa? Imam Syafi'i lagi awal. Imam Syafi'i dia meninggal tahun 200, around there lah. Jadi waktu tu belum lagi. Abu Musa Asy'ari ikut Imam Syafi'i di mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Walhasil kita, yang penting kita ikut apa yang telah dikarang oleh para ulama, menandaskan hadis dan Al-Quranul Karim. Terus, sebab mereka itu selalu berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka sentiasa menurut ajaran yang dibawa oleh salafus soleh dari golongan para sahabat dan tabi'in. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka sekalian. Amin. Amin. Kita baca sikit lagi. Seterusnya, akidah yang menempah keselamatan. Syukur dan Alhamdulillah kita sekalian telah mengaku reda bahawasanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, reda Islam sebagai agama, reda Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kita juga mempercayai bahawa Al-Quran sebagai pegangan, mempercayai Kaabah sebagai kiblat dan orang-orang mukminin sebagai saudara seagama. Kita juga telah membersihkan diri kita dari segala rupa agama yang menyalahi ajaran agama Islam. Kita mempercayai terhadap semua kitab yang diturunkan Allah dari langit. Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT dari langit ada 104 kitab yang kita ketahui namanya, 4 kitab, iaitu Taurah, Zabur, Injil dan juga Al-Quranul Karim. Yang kita boleh ikut sekarang cuma Al-Quranul Karim. Kalau contoh kita jumpalah Injil, confirm Injil zaman Nabi Isa, tetap kita percaya Injil, kita percaya Bible, tapi kita tak boleh percaya kandungannya sebab telah diubah. Tetap kita kata kalau contoh apa yang dalam Injil tu sama dengan Al-Quran, kita kata kita percaya. Kita percaya kitab Injil, kita percaya kitab Taurat, tapi kalau isi kandungan, kalau sama dengan Al-Quran kita percaya, kalau tidak maka kita tidak boleh terima. Mempercayai dengan sekalian Rasul yang diutus. Rasul. Rasul kita tahu ada 313, ada kata 314. Yang kita ketahui namanya 25 Rasul yang disebutkan dalam Quran, 25 Rasul. Sebab tu Allah berfirman dalam Quran, ada kisah yang aku kisahkan kepada kamu dan ada kisah yang tidak aku kisahkan kepada kamu. Sebab Al-Quran 30 juzuk. Kalau nak cerita pasal kisah para Nabi 300 lebih ni, banyaklah Quran. 30 juz pun nak baca susah. Nanti insyaAllah Ramadan, insyaAllah Al-Quran akan banyak orang baca. Bukan negeri ni baik, negeri lain. Alright, terus. Mempercayai dengan qada dan qadarnya, baik dan buruknya. Mempercayai bahawa hari penghabisan atau hari kiamat itu akan tiba. Hari kiamat, kita tak ada yang tahu bila akan datangnya kiamat, tapi kita kena akan prepare untuk datangnya kiamat.
Okay, kiamat yang kita kena prepare yang betul-betul adalah kiamat kecil, iaitu mati. Okay, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Okay, sebab tu kita kena selalu doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Okay, ya Allah, mudahkan aku dalam aku menghadapi sakaratul maut. Okay, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, tutupilah aku dengan akhir hayatku dengan benda yang baik, dan janganlah tutup akhir hayatku dengan perkara yang tidak baik. Okay. Itu yang kita kena prepare. Bukan kita tunggu hari kiamat yang besar. Okay, hari kiamat besar mungkin jumpa, mungkin tak jumpa. Ada orang kata, oh Ya'juj Ma'juj dah keluar. Okay, macam faham je. Okay, Imam Mahdi dah lahir. Imam Mahdi tak tahu dia Imam Mahdi, awak boleh tahu. Pelik tu, bosan. Okay, itu kita tak penting. Okay, kita penting kita prepare ke kiamat yang kecil. Okay, kita tahu kisah-kisah hari kiamat yang besar, tapi kita prepare untuk kiamat yang kecil. Okay, sebab kalau kiamat besar datang, dah tak boleh elak. Siapa pun tak boleh elak. Okay, time itulah kita tak tahu iman kita macam mana. Okay, kita bersama dengan Nabi Isa, ataupun kita sebaliknya. Okay, na'udzubillah min zalik, bersama puak-puak yang menderhaka Nabi Isa. Terus, dan mempercayai bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari Tuhan. Insya-Allah atas semua ini kita hidup dan mati. Dan atas semua ini juga kita akan dibangkitkan, insya-Allah bersama-sama golongan orang yang terselamat, yang mana mereka itu tidak takut berduka cita. Dengan kurniamu wahai Tuhan, aku memohon ya Rabbal Alamin. Okay, kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan dengan asatiza yang lain. Mudah-mudahan Allah berkati ilmu kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit, jauhkan kita daripada segala wabak yang sedang menghadapi penyakit ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, jauhkan mereka daripada segala penyakit yang berbahaya. Okay, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati orang Islam di Singapura dan di seluruh alam, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan, okay, dan kita dapat beramal di bulan Ramadan dan dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan semoga Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Semoga kita dapat membaca Al-Quran dengan banyak, dapat menunaikan salat yang banyak. Okay, mudah-mudahan kita dapat sentiasa mengingati Allah dan Rasulnya, dan banyak berselawat ke atas Nabi SAW. Wa zikruhu fihi shifaun, dan mengingati Nabi adalah satu ubat, satu penyembuh. Okey, maka banyaklah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang banyak berselawat ke atas Nabi, okey, maka Nabi akan sayangnya dan akan bersama dia insya-Allah di hari akhirat insya-Allah. Okey, kita tutup dengan doa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsi li kulli hauba wastul lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي آمين.